Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam satu lagi sesi penerangan exam, di mana dalam video pada kali ini saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk jawatan pegawai kawalan alam sekitar grade C41. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang terpilih untuk menduduki ujian pada kali ini. Tonton video ini sampai habis sebab ada banyak info yang akan saya kongsikan kepada korang berkaitan dengan bagaimana persiapan yang terbaik untuk hadapi ujian psikometrik untuk jawatan pegawai kawalan alam sekitar grade C41. Okey, so tonton sampai habis, jangan tutup, jangan buat apa, tengok saja, fokus. Okey, alright. So tanpa menekan masa, jom saya kongsikan berkaitan dengan jawatan pegawai kawalan alam sekitar grade C41. Okey, alright. So, dah lama saya tak share tentang jawatan ini. Okey, sebelum saya mulakan mengenai perkongsian saya tentang ujian psikometrik untuk jawatan pegawai kawalan alam sekitar, saya akan share terlebih dahulu apakah job description ataupun deskripsi tugas untuk jawatan ini. Okey, penting untuk korang tahu apakah job description untuk jawatan ini kerana selepas slide ini saya akan tunjukkan kenapa penting untuk tahu tentang job description untuk jawatan pegawai kawalan alam sekitar grade C41. Okey, so tadi sebelum saya rekod video ini, saya dah buat sedikit research tentang jawatan pegawai kawalan alam sekitar grade C41 dan ini saya dapat. Okey, so inilah deskripsi tugas ataupun job description untuk jawatan pegawai kawalan alam sekitar. Okey, bertanggungjawab melaksanakan aktiviti penguatkuasaan akta. So ini dia punya keyword. Melaksanakan aktiviti penguatkuasaan. So anda akan bertanggungjawab untuk menguatkuasakan undang-undang. Sebab itu main task sebagai pegawai kawalan alam sekitar grade C41. Okey, so dengan kefahaman tentang job description ini, inilah kenapa pentingnya untuk tahu tentang job description. Sebab ini, dalam ujian psikometrik, dalam semua ujian psikometrik di bawah SPA, di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, korang akan diuji dengan 5 traits ataupun 5 teras ini. Okey, kesemua 5 traits ataupun 5 teras ini adalah untuk menguji sama ada korang ni sesuai atau tidak untuk memegang jawatan pegawai kawalan alam sekitar ataupun jawatan immigration ke, jawatan custom ke, kesemuanya ada 5 teras ini. Semua sama. Okay, semua ada 5 teras ini, iaitu disiplin, komunikasi, kerjasama, emosi dan kepimpinan. So jadi, apa yang menentukan apakah teras yang perlu difokus, yang perlu diberi perhatian adalah job description. Okay, so dengan kefahaman tadi tentang job description, inilah 3 teras yang korang kena fokus, okey, iaitu kepimpinan, disiplin dan komunikasi. Saya ulang, kepimpinan, disiplin dan komunikasi. So, apa maksudnya? Maksudnya, bila korang nampak soalan dalam kepimpinan, soalan dalam disiplin, soalan dalam komunikasi, pastikan pilih jawapan yang positif. Positif maksud apa? Kalau statement soalan tu adalah statement yang positif dan soalan tu berada dalam kepimpinan, disiplin dan komunikasi, pastikan pilih jawapan yang positif ataupun jawapan yang menyokong soalan tersebut. Okey? Tetapi kalau soalan tu, kalau statement soalan tu berada dalam teras dalam kategori kerjasama dan komunikasi,
Dan kerjasama dan juga emosi. Okay, so boleh pilih yang negatif. Okay, faham 3 teras kena pilih yang positif, 2 teras pilih yang negatif. Okay, so kalau korang faham, boleh terus tanya di ruang komen. So nanti saya akan cuba menjawab semua soalan korang dengan seberapa pantasnya boleh. Okay, right, penting Ini amat-amat penting untuk faham apakah teras yang kena fokus. Sebab saya dah lalui banyak saya dah bimbing ramai orang untuk lulus dalam ujian psikometrik ini. Dan bila mereka yang gagal, bila saya interview, kebanyakan mereka akan menjawab, "Tuan, saya tak faham bagaimana teras komunikasi, bagaimana teras emosi." Itu antara jawapan yang biasa saya jumpa. Okay, so penting untuk korang betul-betul faham, betul-betul tahu tentang tentang teras yang perlu diberi perhatian ini. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan contoh soalan untuk setiap teras yang saya mention ini. Okay, right, so ini adalah dalam contoh soalan dalam teras kepimpinan. Okay, so bila korang baca soalan, so perkara pertama yang korang kena tahu adalah cuba cari apakah keyword yang ada dalam soalan ini. Okay, so keyword dalam soalan yang saya sedang tunjukkan ini adalah merancang. Okay, merancang. So bila merancang, secara automatiknya keyword ataupun soalan ini berada dalam teras kepimpinan. Okay, kemudian tengok pula statement tu, statement positif ataupun statement negatif. So dalam kes ini, statement yang diberikan adalah statement yang positif. So bila statement positif, dalam teras yang korang kena fokus, so korang kena pilih jawapan yang menyokong, iaitu A, sangat setuju. Okay, A, sangat setuju. Okay, seterusnya, soalan dalam teras komunikasi. Okay, so baca statement ni. Statement ni statement positif atau statement negatif? Positif kan? Bila statement positif, pilih jawapan yang positif juga, iaitu A, sangat kerap. Okay? Okay, seterusnya, soalan dalam teras disiplin. Okay, so tengok statement ni. Statement ni statement positif ataupun statement negatif? Okay, statement positif kan? So bila statement positif, so pilih jawapan A, sangat kerap. Okay, so inilah contoh tiga trust ataupun 3 traits yang korang kena fokus, iaitu kepimpinan, komunikasi dan juga disiplin. Okay, now we move to trust yang korang tak perlu fokus. Okay, trust emosi. Okay, trust emosi ni trust yang korang tak perlu fokus. Trust emosi dan juga trust kerjasama. Okay, tengok statement ni. Statement ni statement positif atau statement negatif? Okay, so ini adalah statement yang negatif. Ingat, statement negatif dalam teras yang korang tak perlu fokus, pilih jawapan yang menyokong statement tu, statement negatif, iaitu pilih A, sangat setuju. Okay, so ini untuk teras yang korang tak perlu fokus dan hanya untuk jawatan pegawai kawalan alam sekitar grade C41. Okay, seterusnya, teras kerjasama. So ini pun teras yang korang tak perlu fokus. Okay, so statement ni statement positif ataupun statement negatif? Okay, ini adalah statement yang positif. So ingat, kalau statement positif dalam teras yang korang tak perlu fokus, pilih jawapan yang negatif, itu menentang statement tu. So pilih E, sangat tidak setuju. Okay, so inilah contoh soalan, 5 contoh soalan untuk 5 teras yang korang perlu tahu. Okay, so perkara yang penting sekarang ni, korang tahu apa perlu fokus,
apa yang tak perlu fokus. Sekarang ni korang kena cuba cari seberapa banyak set soalan latihan yang boleh. Okay, set soalan ujian psikometrik dan buat latihan. Sebab bila korang tak buat latihan, korang akan confuse. Ini soalan kerjasama ke? Ini soalan emosi ke? Ini soalan disiplin ke? So itu yang korang akan hadapi kalau korang tak buat latihan dan tak praktis. Okay, so bila korang dah buat latihan, korang akan nampak apakah keyword-keyword, apakah pattern-pattern yang ada dalam setiap jenis taras tu yang akan membantu korang dalam exam nanti. Okay, so cuba cari seberapa banyak set soalan yang boleh dan buat latihan. Okay, tetapi kalau korang tak tahu dekat mana nak cari contoh soalan, jangan risau. Korang boleh pergi ke link ini. Okay, korang boleh pergi ke link ini www.ujianpsikometrikonline.com kerana saya ada keluarkan rujukan ujian psikometrik ini, di mana dalam rujukan ini mengandungi 200 contoh soalan untuk korang buat latihan. Okay, semakin banyak korang buat latihan, korang akan lebih rasa yakin. Okay, dan dalam e-book ini juga mengandungi cadangan jawapan beserta dengan penerangan kepada cadangan jawapan yang saya berikan tu. Okay, so ini akan membantu korang untuk faham apakah yang perlu difokus dan apakah pattern untuk setiap jenis taras itu. Okay, so kalau nak dapatkan e-book ini, mudah saja. Klik link yang saya ada tinggalkan di ruangan komen di bawah video ini ataupun di ruangan description juga di bawah video ini. Okay, so itulah persiapan yang korang kena buat untuk hadapi ujian psikometrik untuk jawatan pegawai kawalan alam sekitar grade C41. Ingat, kalau korang betul-betul serius nak lulus, cuba dapatkan set soalan ujian psikometrik itu dan buat latihan. Alright, so jumpa dalam video akan datang. Korang yang terbaik. Assalamualaikum.